Okey, saya mula Doktor. Ya, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan kajian tinjauan pematuhan etika pergaulan hubungan antara kaum di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faris Mayazid, B0621100081. Seterusnya, Saya Nasrul Naim bin Omar bernombor metrik B0621100164. Saya Nurulwati binti Abdul Razak B0621110138. Dia punya bergema tu dia ada buat dua device ke? Buka dua device ke? Siapa tadi yang ada bergema tadi? Saya Nilam Bibi binti Abdul Karim B0621100044. Seterusnya, Saya Ahmad Faizal bin Idris B0621101168. Seterusnya, Dan saya Nivita Subramaniam B0621100260. okey, saya mulakan dengan pengenalan. Malaysia merupakan antara negara di dunia yang mempunyai berbilang kaum. Malah, ia juga menjadi suatu kebanggaan bagi rakyatnya walaupun wujud perbezaan antara satu sama lain. Namun, perbezaan ini tetap diraikan serta dijaga dengan rapi sejak tanah air kita dimerdekakan iaitu selama 63 tahun. Kumpulan terbesar rakyat Malaysia terdiri daripada 3 kaum iaitu Melayu, Cina, India serta kumpulan etnik Sabah, Sarawak dan orang asli. Walaupun telah wujud bersama sepanjang pertubuhan negara ini, tidak dapat dinafikan masih wujud unsur-unsur rasisme atau ketegangan antara kaum sejak kebelakangan ini. Lebih membimbangkan lagi adalah masalah ini semakin serius. Pada 12 November 2020, YB P. Ramasamy mempersoalkan mengapa 29 lelaki India ditahan oleh polis sedangkan telah dibuktikan di mahkamah bahawa mereka tidak bersalah dan tidak terlibat dengan jenayah yang dituduh. Hal tersebut menjadi lebih membimbangkan apabila pihak polis mempertahankan tindakan mereka untuk menahan individu-individu tersebut. Tercetus kemarahan rakyat apabila tular video menunjukkan pihak polis bertindak kasar kepada individu tersebut walaupun mereka tidak melawan dan sudah pun dibuktikan tidak bersalah. Kaum India merupakan antara kaum yang paling teruk mengalami diskriminasi. Namun masih ramai yang mempertikaikan perkara ini. Sekiranya kita tidak cakna bahawa perkara ini adalah satu masalah besar dalam masyarakat kita, maka kita juga antara punca perkara tersebut berlaku pada asalnya. Demi memastikan kesejahteraan masyarakat, untuk mengelakkan perkara sebegini berlaku dalam masa hadapan, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu untuk menjamin perdamaian kaum untuk abad-abad yang akan datang. Oleh hal demikian, kami dari Kumpulan 8 telah menjalankan kajian tinjauan pematuhan etika pergaulan hubungan antara kaum di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Latar belakang kajian. Kajian tentang tinjauan pematuhan etika pergaulan antara kaum ini telah dijalankan di Johor, iaitu bertempat di Batu Pahat. Ini kerana kepadatan kaum di Batu Pahat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang banyak. Johor merupakan salah sebuah negeri yang berada di selatan Malaysia. Batu Pahat pula merupakan sebuah daerah yang terdapat di dalam negeri Johor. Daerah ini terdapat di tepi Laut Cina Selatan. Kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengenal pasti sejauh mana tahap pematuhan etika pergaulan antara kaum yang dijalankan di kawasan tersebut. Hal ini dapat melihat masyarakat di kawasan tersebut melakukan pergaulan yang baik seperti yang dijangkakan oleh para pengkaji. Hal ini dikatakan demikian kerana etika pergaulan antara kaum ini di Malaysia semakin pudar dari semasa ke semasa dalam kalangan anak muda terutamanya. Sekiranya hal ini terus berterusan secara tidak langsung, ia akan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969 akan berulang kembali. Seterusnya ialah
penyataan masalah. Okey. Demografi penduduk di Malaysia yang memaparkan sebuah negara yang menghidangkan pelbagai bentuk budaya, agama, etnik, bahasa dan sering diusik dengan salah faham yang tidak diduga. Kemelut dan salah faham antara kaum timbul di negara ini meliputi persoalan dan pelbagai dan rencam. Hakikatnya membuktikan telah berakhirnya semasa Perang Dunia Kedua, Malaysia berhadapan dengan beberapa konflik antar kaum seperti di Batu Pahat iaitu pada 1945, di Batu Malim Rauk 1946, Batu Kikir 1946, Pulau Pinang iaitu Januari 1958 dan Pulau Pangku iaitu Mei 1959. Hakikatnya ini telah kebanyakan isu ini berlaku dalam kalangan remaja di sekolah kerana kurangnya didikan dan ajaran oleh keluarga serta penekanan terhadap isu ini. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional berhubung dengan konflik sosial yang berlaku di Malaysia iaitu antara tahun 1996 hingga 2002, ia telah menunjukkan isu perkauman yang banyak iaitu sebanyak 81 kes daripada 223. Seterusnya saya menyerahkan pembentang kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti sejauh mana tahap kefahaman masyarakat terhadap etika antara kaum di sekitar Batu Pahat, Johor. Untuk mengenal pasti cara-cara memupukkan etika terhadap masyarakat di sekitar Batu Pahat, Johor, dan akhir sekali untuk mengkaji impak pematuhan etika terhadap masyarakat di Batu Pahat, Johor. Bagi metodologi kajian pendahuluan, menurut Harvey pada 1994 dalam Nur Hidayah binti Muhammad 2004, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, batasan kajian, instrumen kajian dan prosedur analisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan lebih awal. Instrumen kajian merupakan proses penyediakan alat pengumpul data, menerusi konsep yang dengan berkaitan dengan sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan soal selidik dalam media sasawang iaitu Google Form dan kaedah rujukan. Populasi dan persempelan, responden kajian terdiri daripada 80 orang di Batu Pahat, Johor. Daripada jumlah keseluruhan adalah daripada 32 orang lelaki dan 48 orang perempuan yang akan diambil sebagai responden. Responden terbatas kepada penduduk di Batu Pahat, Johor dan mengisi borang soal selidik di dalam Google Form. Dengan lengkap pada hari kajian dijalankan dalam lingkungan berumur 15 hingga 36 tahun ke atas. Kerana responden yang lingkungan umur tersebut terlibat dalam aktiviti pembelajaran dan pengajian dan lebih mudah untuk berkomunikasi serta memberi maklumat yang lebih jelas. Selain itu, kaum yang terlibat kajian ini ialah kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hal ini kerana masyarakat tersebut mempunyai pelbagai kaum. Seterusnya, definisi kata kunci. Bukan. Definisi kata kunci, okey. Kajian ini membincangkan definisi bagi pematuhan, etika dan hubungan antara kaum. Bagi pematuhan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, pematuhan adalah perbuatan mengikut perintah dan pengabdian masih lagi diutamakan. Pematuhan adalah istilah Latin yang bermakna tindakan dan kesan pematuhan yang merujuk kepada tindakan
dan juga kesan mematuhi isu tertentu atau dengan seseorang. Manakala etika pula adalah ilmu prinsip moral atau akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun kumpulan jika amalan yang tidak perlu diberhentikan dengan segera. Dengan lebih luas, etika ialah menganalisis apa yang betul dan apa yang salah. Manakala hubungan kaum pula bermaksud berkaitan atau pertalian antara etnik ataupun kaum-kaum, bermaksud golongan orang yang sebahagian daripada satu bangsa yang besar ataupun suku bangsa. Kaum boleh ditakrifkan sebagai perkataan lain bagi bangsa merujuk kepada sesuatu kelompok masyarakat yang mempunyai persamaan dari segi budaya, kepercayaan dan rupa fizikal. Seterusnya dapatan kajian, Faizal. Kepelbagaian etnik dan budaya di negara Malaysia merupakan salah satu keistimewaan di mata dunia. Sikap dan perilaku sebagai seorang rakyat Malaysia memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Hal ini kemungkinan kerana kemampuan hidup sesebuah negara mencerminkan imej serta kemajuan negara. Oleh itu, adalah penting untuk setiap anggota masyarakat tanpa mengira kaum perlu mengamalkan etika yang baik antara kaum demi perpaduan dan kesejahteraan negara. Kajian ini telah dilaksanakan untuk menganalisis pematuhan etika pergaulan hubungan antara kaum di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Bahagian A. Rajah 1 memaparkan peratusan jantina lelaki dan perempuan daripada 80 orang responden. Seramai 48 orang iaitu 60% responden adalah responden perempuan dan selebihnya adalah responden lelaki iaitu seramai 32 orang yang berjumlah 40%. Dapatan ini menunjukkan bahawa jantina perempuan memiliki komitmen yang lebih baik berbanding lelaki. Ini menandakan bahawa golongan perempuan lebih sudi untuk berkongsi maklumat. Rajah 2. Rajah 2 menunjukkan taburan umur responden yang telah dikategori dalam 5 golongan iaitu 15 hingga 20 tahun, 21 hingga 25 tahun, 26 hingga 30 tahun, 31 hingga 35 tahun dan 36 tahun dan ke atas. Responden paling ramai merupakan golongan umur antara 21 hingga 25 tahun iaitu seramai 65 orang berjumlah 81.3%. Diikuti dengan 6 orang 75% responden yang berumur 15 hingga 20 tahun. Seterusnya, golongan berumur 31 hingga 35 tahun yang berperatusan sebanyak 5% dan 36 dan ke atas 3.7%. Masing-masing terdapat 4 orang dan 3 orang responden. Manakala responden yang berumur 26 hingga 30 tahun seramai 2 orang iaitu sebanyak 2.5%. Rajah 3. Rajah 3 menunjukkan status responden yang menjalankan soal sidik. Status responden terdiri pada bujang ataupun berkahwin. Responden yang berstatus bujang adalah seramai 74 orang iaitu sebanyak 92.5%. Manakala responden yang berstatus berkahwin adalah seramai 6 orang iaitu sebanyak 7.5%. Rajah 4. Responden yang berbahasa Melayu mencatat jumlah yang paling tinggi iaitu 65 orang iaitu 81.3% dan responden yang berbahasa India adalah yang kedua tertinggi iaitu seramai 9 orang berperatusan sebanyak 11.3%. Responden berbahasa Cina pula seramai 5 orang iaitu 6.3%, manakala berbangsa lain-lain iaitu bangsa Sin seramai 1 orang dan peratusannya sebanyak 1.2%. Hasil kajian ini memaparkan kepelbagaian bangsa di Malaysia dan majoriti rakyat Malaysia adalah berbangsa Melayu. Statistik Jabatan Anggaran Malaysia Maidin 2020 juga menyatakan bahawa daripada 29.7 juta penduduk warga negara, komposisi penduduk bumi putera mencatatkan 69.6% pada tahun 2020. Walaupun Malaysia punya bangsa dan budaya yang berbeza, rakyat Malaysia tetap menerima keunikan etnik lain dan saling memahami di mana perpaduan kaum dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Bahagian B.
Berdasarkan Raja 5, responden telah menjawab soalan adakah anda bersetuju bahawa etika terhadap masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan masyarakat yang damai. Maklumat yang diterima melalui soal sidik ini mendapati bahawa 56 responden iaitu 70% sangat setuju bahawa etika terhadap masyarakat merupakan faktor penting dalam menghasilkan masyarakat yang damai. Sementara itu, seramai 21 orang setuju iaitu 66.3% dan 3 orang 38% tidak pasti mengetahui soalan tersebut. Namun begitu, tiada responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahawa etika terhadap masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan masyarakat yang damai. Hasil dapatan kajian ini mendapati hampir kesemua responden bersetuju dan berapa orang tidak pasti bahawa etika terhadap masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan masyarakat yang damai. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap kaum menghormati dan menjaga etika akan mewujudkan masyarakat yang damai. Contohnya, setiap masyarakat harus menjaga etika iaitu percakapan dan perbuatan tanpa mengira kaum supaya tidak berlaku perselisihan antara masyarakat di Batu Pahat Johor. Rajah 6. Responden telah menjawab soalan adakah anda bersetuju bahawa kita perlu mempunyai tahap pengetahuan yang meluas terhadap agama dan budaya masyarakat lain. Maklumat yang diterima melalui soal sidik ini mendapati bahawa 43 orang responden iaitu 53.8% sangat setuju bahawa kita perlu mempunyai tahap pengetahuan yang meluas terhadap agama dan budaya masyarakat lain. Seterusnya, seramai 27 orang bersetuju iaitu 33.8% dan 10 orang tidak setuju dan sangat tidak setuju bahawa kita perlu mempunyai tahap pengetahuan yang meluas terhadap agama dan budaya masyarakat lain. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan lebih responden mengetahui tentang agama dan budaya masyarakat lain. Hanya segelintir masyarakat yang mempunyai tahap pengetahuan yang tidak pasti terhadap agama dan budaya lain. Hal ini katakan demikian kerana masyarakat di Batu Pahat selalu mengadakan aktiviti yang mengetengahkan agama dan budaya setiap kaum. Contohnya aktiviti rumah terbuka sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Iftar Bali. Oleh hal yang demikian, masyarakat kaum lain dapat mengetahui perayaan suatu kaum. Terdapat juga adat resam suatu kaum yang kaum lain mengetahuinya, iaitu adat kaum Indah seperti bayi yang baru dilahirkan akan disapu madu bercampur minyak sapi pada lidahnya. Minyak seveni yang merupakan campuran minyak bijan, minyak lenggar dan bambu juga kadang-kadang digunakan untuk kecikan dan supaya bayi tidak diserap sebarang penyakit. Rajah 7. Responden telah menjawab soalan adakah anda selesa untuk hidup bergaul dalam masyarakat yang berlainan bangsa dan kaum di kawasan anda. Maklumat yang diterima melalui soal sidik ini mendapati bahawa 45 orang responden sangat setuju bahawa mereka selesa untuk hidup bergaul dengan kaum lain. Ahmad Faizal. Faizal. Tak, yang ni nanti saya akan semak dekat kertas kerja yang dibagi saya. Tak payah panjang-panjang dah. Awak punya part dah selesai. Siapa lepas ni? Ada lagi yang belum mentang? Jadi saya akan tengok dalam kertas kerja yang diberikan. Langkah dan cadangan penambahbaikan. Siapa? Ada? Dapatan kajian bahagian C ada Nilam. Bahagian C dalam borang soal selidik adalah mengenai objektif ketiga, iaitu mengenal pasti cara-cara pemupukan etika pergaulan terhadap masyarakat di sekitar Batu Pahat Johor. Berdasarkan maklum balas responden, cara yang paling banyak disokong oleh responden ialah ibu bapa menjadi teladan yang baik dengan bergaul sesama kaum lain. Maklumat yang diterima melalui soal selidik ini mendapati bahawa 60 orang atau 75% responden sangat setuju dan 16 orang iaitu 20% responden setuju bahawa ibu bapa perlulah menjadi teladan yang baik kepada anak mereka. Kebanyakan anak suka mengikuti kelakuan ibu bapa kerana mereka dianggap sebagai hero oleh anaknya. Perbuatan ibu bapa sangat mempengaruhi anak-anak kerana merekalah orang yang paling dekat dengan anak. Bah kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya.
Jika ibu bapa saling bergaul sesama kaum lain, maka anak juga suka mengadakan hubungan yang baik dengan kaum lain. Sebaliknya, jika anak-anak mengikuti ibu bapa yang tidak menghormati dan tidak suka bergaul dengan kaum lain, pasti tidak akan ada perpaduan dalam kalangan generasi akan datang. Tegasnya, ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak supaya bergaul sesama kaum lain agar dapat menanamkan semangat muafakat antara kaum. Cara kedua paling disetujui oleh responden ialah individu menjauhkan diri dari sebarang perbuatan yang boleh mencetus provokasi kaum. Sebahagian besar responden iaitu sebanyak 49 orang responden bersamaan 61.3% sangat setuju dan 24 orang responden bersamaan 30% setuju bahawa menjauhkan diri dari sebarang perbuatan yang boleh mencetus provokasi kaum dapat memupukkan etika pergaulan terhadap masyarakat. Pada era globalisasi ini, terdapat banyak provokasi kaum berbanding zaman-zaman sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Masyarakat boleh menyebarkan sesuatu pernyataan di hujung jari menyebabkan pernyataan tersebut menjadi buah mulut masyarakat. Hanya seorang boleh mendatangkan masalah yang besar. Terdapat golongan yang menyalahgunakan perkembangan teknologi ini untuk menyebarkan perkara yang mencetus provokasi kaum. Mereka akan memuat naik pos-pos sensitif seperti isu perkauman yang boleh mendatangkan pelbagai kesan seperti menjejaskan keamanan negara. Oleh itu, setiap individu perlu menjauhkan diri dari sebarang perbuatan yang boleh mencetus provokasi kaum. Cara yang paling tidak disetujui oleh responden ialah kerajaan mengagihkan ekonomi yang seimbang antara kaum. Hanya seorang responden iaitu 1.3% yang tidak setuju dan terdapat 2 orang iaitu 2.5% responden yang sangat tidak setuju dengan cara ini. Pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif utama untuk memupuk etika pergaulan yang baik antara kaum. Contohnya, Dasar Pembangunan Nasional DPN telah dilancarkan oleh Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991 dengan tujuan menyatu padukan masyarakat agar memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik. Pelaksanaan DPN dapat mewujudkan keseimbangan yang sangat optimum dengan pengagihan yang saksama. Seterusnya, objektif terakhir kajian kami adalah untuk mengkaji impak pematuhan etika pergaulan terhadap masyarakat di sekitar Batu Pahat Johor. Berdasarkan responden, impak yang paling disetujui adalah mengeratkan silaturahim dan perpaduan antara masyarakat. Kajian ini didapati bahawa seramai 53 orang atau 66.3% responden memberi pandangan bahawa mereka sangat setuju dengan cara pemupukan tersebut. 24 orang atau 30% responden pula menjawab setuju. Apabila setiap individu dalam negara Malaysia bergaul baik dengan satu sama lain tanpa mempedulikan kaum, taraf perpaduan negara kita akan meningkat. Mengikut dasar perpaduan negara, Malaysia terpisah kepada beberapa aspek seperti politik, ekonomi, demografi, bahasa, pendidikan dan pergaulan. Walaupun kita terbahagi kepada beberapa kaum dan agama, kita boleh hidup dengan bersatu padu dengan mematuhi etika pergaulan yang baik antara satu sama lain. Impak kedua paling disetujui oleh para responden adalah mewujudkan suasana jiran tetangga yang aman dan harmoni. Sebahagian besar responden iaitu sebanyak 53 orang bersamaan 66.3% responden sangat setuju dan 22 responden iaitu 27.5% setuju bahawa pematuhan etika pergaulan yang baik dapat mewujudkan suasana jiran tetangga yang aman dan harmoni. Penjalinan hubungan yang baik dengan jiran tetangga dapat membantu kita dalam situasi yang genting. Contohnya, jika seseorang tidak pernah berbuat baik dengan jiran tetangga, tiada sesiapa untuk menolong dia pada masa yang memerlukan bantuan. Sebaliknya, jika kita menjalinkan hubungan yang baik dengan jiran tetangga, mereka pasti akan mengulurkan bantuan dalam apa jua situasi dan kita juga boleh buat sedemikian. Tambahan pula, para jiran tetangga juga perlu berganding bahu dalam mengadakan pelbagai aktiviti yang sihat supaya dapat menanamkan etika pergaulan dalam kalangan setiap individu. Akhirnya, impak yang paling tidak disetujui oleh responden adalah pengurangan masalah sosial antara masyarakat.
Sebahagian besar responden telah menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju bagi impak ini. Seramai 8 orang responden iaitu 10% dan 11 orang responden bersamaan 13.8% tidak setuju dan sangat tidak setuju. Etika pergaulan yang baik dalam kalangan masyarakat boleh mengurangkan masalah sosial yang berlaku antara masyarakat. Hal ini kerana orang yang banyak terlibat dalam masalah sosial adalah orang yang kurang pendedahan etika. Etika pergaulan dapat melahirkan individu, keluarga dan komuniti yang mempunyai perwatakan baik. Contohnya, jika ibu bapa dalam keluarga mempunyai etika pergaulan yang baik, anak-anak mereka akan mengikut mereka. Ibu bapa perlu meluangkan masa dengan anak-anak untuk berbual tentang masalah dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini dapat mengelakkan anak-anak daripada melibatkan diri dalam unsur-unsur negatif. Ibu bapa juga perlu menggunakan bahasa yang hormat semasa perbualan walaupun anak-anak merupakan orang yang kecil. Walau bagaimanapun terdapat ramai responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini kerana terdapat juga anak-anak yang lahir dalam keluarga beretika baik yang terlibat dalam masalah sosial akibat pengaruh rakan sebaya dan punca-punca lain. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Okey. Seterusnya, langkah atau cadangan penambahbaikan. Kajian ini dijalankan di Batu Pahat, Johor dan terhad hanya kepada masyarakat sekitar Batu Pahat. Sehubungan dengan itu, pekaji yang akan datang disarankan dapat meluaskan skop kajian ini ke beberapa daerah yang merangkumi semua zon, misalnya zon utara, zon tengah dan zon selatan. Perluasan kajian ini diharapkan dapat memberikan input yang lebih luas dalam membantu pemupukan etika pergaulan hubungan antara kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, etika pergaulan antara kaum harus dipupuk melalui bimbingan ibu bapa kerana ibu bapa sangat penting kerana ianya menjadi teladan kepada anak-anaknya. Didikan ibu bapa merupakan asas dan menjadi sangat penting kerana cabaran kian bertambah untuk memastikan kemenjadian generasi muda yang mematuhi etika pergaulan hubungan antara kaum. Akhir sekali, didikan agama yang cukup mampu membentuk sasiah yang terbaik dalam generasi muda. Sekiranya ibu bapa kurang menitik beratkan didikan agama kepada anak-anaknya, mereka akan terpengaruh dengan masalah sosial dengan mudah. Oleh kerana itu, didikan agama adalah penting yang perlu diisi dalam diri anak-anak, tak kira bangsa maupun agama, kerana didikan agama yang utuh dalam diri generasi muda mampu membina etika pergaulan hubungan antara kaum yang sempurna. Okey. Last sekali ada. Tutup dah. Kesimpulannya, kajian tinjauan yang dilakukan menunjukkan pematuhan etika hubungan pergaulan antara kaum merupakan perkara yang sangat penting bagi masyarakat bukan sahaja di Batu Pahat Johor, malah seluruh masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk. Pematuhan etika hubungan pergaulan antara kaum ini akan melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni, saling bekerjasama dan bersefahaman dan sentiasa menghayati perjanjian sosial yang telah dipersetujui sejak awal kemerdekaan lagi. Mengikut kajian tinjauan yang dilakukan di Batu Pahat Johor, usaha-usaha perlu diambil secara berterusan bagi memastikan hubungan pergaulan antara kaum di Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Usaha yang dijelaskan dalam objektif kajian di atas ini adalah melibatkan peranan kerajaan masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan. Apa yang penting dalam memastikan pematuhan etika hubungan pergaulan antara kaum ialah sentiasa dalam keadaan baik. Segala usaha ini perlu disahut oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh itu, segala kerjasama semua pihak seperti kerajaan, masyarakat dan pertubuhan badan bukan kerajaan amatlah diperlukan untuk meningkatkan hubungan pergaulan antara kaum di negara Malaysia. Sekian daripada kami, Kepala 8. Terima kasih. Okey. Nak tanya sikit, kalau orang tanya kepada anda semua, apakah itu etika, apakah komponen-komponen etika pergaulan, isi-isi tu, kategori dia, apa benda? Boleh jawab ke? Kalau orang tanya. Sebab awak bincang etika pergaulan antara kaum ni. Apakah etika-etika tu? Apakah komponen isi-isi dia? Saling menghormati, Doktor. Saling menghormati lagi? Menggunakan bahasa yang sopan semasa bergaul. Lagi?
Dia lebih kepada tak cakap secara benda yang sensitif bab budaya. Antara budaya. Sensitif itu. Ada lagi. Banyak tadi saya tengok. Kan? Itu saja ke? Patut yang dikaji dari segi beberapa perkara tadilah. Okey, itu sajalah saya ingat untuk grup ni. Terima kasih. Grup yang next ni akan link, ada bagi link ke? Ke benda yang sama? Guna yang sama. Benda yang sama. Okey. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Grup. Terima kasih Doktor. Terima kasih, Doktor.